نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل المسلمين السماء أشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري أمري يسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لك الحمد ومنك الفضل وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسير ولا تعسير يا كلمة بالخير. 25 muka surat 25 Al-A'iqus Sani Al-Khalqu. Bermula yang menegahkan yang keduanya makhluk, kemudian lazim atasmu. Telah memberi taufik akan kamu Allah Ta'ala dan akan kami bagi mengerjakan taat dengan kamu. Asingkan daripada makhluk, dan yang demikian itu kerana dua perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-a'iqus sani al-khalqu. Ya, al-a'iqus sani bermula yang menegakkan yang keduanya makhluk. Ya, daripada 4 awaid. Ya, kita duduk dalam aqabatul awaid. Ya, aqabah bukit, ya, yang mana menegak kita daripada melakukan ibadat. Ya, 4 perkara yang menegakkan kita daripada ibadat. Ini yang kedua. Ya, yang pertama dah pun disebut dahulu dunia. Ya, kemudian yang kedua di sini ya al-a'iqus sani al-khalqu. Apa dia khalqu? Ya, bermula yang menegahkan yang kedua, ya, iaitu makhluk. Ya, makhluk menegah kita daripada melakukan ibadat. Ya, makhluk di sini maksudnya ya min itlaqil kul wa iradatil juz. Ya, disebutkan makhluk, sebenarnya makhluk itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Ya, masiwallah, selain daripada Allah Ta'ala maka disebut kata makhluk. Ya, tapi dikhususkan di sini yang mengganggu kita daripada melakukan ibadat. Makhluk di sini maksudnya manusia. Manusia menegah kita daripada melakukan ibadat. Ya, kita nak ibadat, ya, pada waktu tersebut ya, dia datang, dia ganggu kita. Dan bila mana kita nak buat ibadat, ya, kita nak baca Quran, dia datang, ya, bagi salam, dia masuk bersembang, ya, dalam keadaan kita tidak boleh nak membaca Quran, kita tidak boleh nak berzikir, kita tidak boleh nak solat sunat dan sebagainya. Ya, maka penghalang daripada melakukan ibadat yang kedua ini makhluk. Ya, yang ketiga, keempat nanti insya-Allah disebut ya syaitan. Ya, begitu juga disebut nafsu. Ya, nafsu dan syaitan yang mengganggu, menghalang kita daripada melakukan ibadat. Jadi yang kedua di sini iaitu makhluk. Kemudian lazim atasmu, telah memberi taufik akan kamu Allah Ta'ala. Ya, lazim atas kamu. Ini terjemah daripada isim fi'il amar summa alaika. Ya, summa alaika maksudnya ilzam alaika. Ya, lazim atas kamu, mesti. Ya, amar suruh kita mesti. Ya, mesti. Ya, dia kata lazim atasmu. Ya, telah memberi taufik akan kamu Allah Ta'ala dan akan kami.
ya, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan ataupun du'a'iyah maknan. Ya, lafaz menceritakan sahaja, ya, tetapi sebenarnya dia merupakan doa. Ya, doa mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kamu dan kepada kami. Itu yang disebut telah memberi taufik akan kamu dan akan kami. Ya, kamu, Allah Ta'ala, dan akan kami. Maksudnya mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kamu dan kami bagi mengerjakan taat dengan kamu asingkan daripada makhluk. Ya, mudah-mudahan Allah memberi taufik, kemampuan untuk melakukan taat. Khalqu qudratu ta'ah lil abdi. Ya, Allah Ta'ala jadikan kekuatan untuk melakukan taat bagi hamba. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita melakukan taat. Sebab kita dah sebut taufik ini itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang akan bagi taufik kemampuan kita. Ya, kemampuan kita nak duduk dalam majlis ilmu ini, itu taufik Allah. Ya, berapa ramai orang yang tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Ya, dia tak boleh duduk walaupun dia dah berada dalam masjid ini, tapi dia tak boleh nak duduk kerana Allah tak bagi taufik. Ya, Allah tak bagi taufik untuk dia duduk. Ya, sedangkan kebesarnya dia duduk dalam majlis ilmu itu, banyak hadis-hadis menceritakan kelebihan itu. Ya, semua tahu kelebihan. Ya, tetapi ya, dalam melakukan itu dia tak mampu sebab Allah tak bagi taufik. Yang Allah bagi taufik walaupun dia tidak berada di tempat ini, ya, waktu dia lalu ataupun dia berusaha daripada rumah dia untuk hadir, maka itu orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Taufik dalam, ya, ilmu, ya, pada menuntut ilmu ini. Jadi itu pemberian Allah. Ya, lazim atasmu telah memberi taufik akan kamu Allah Ta'ala dan akan kami bagi mengerjakan taat. Ya, bagi mengerjakan taat, ya, dengan kamu asingkan daripada makhluk. Ya, bila mana kamu asingkan bitafarrudi anil khalqi, ya, asingkan daripada makhluk ini sama ada dengan kita, ya, disebut tafarrud, infirad, ataupun dengan uzlah dan khulwah. Ya, uzlah makna mengasingkan diri, khulwah itu juga makna kita mengasingkan. Ya, tetapi khulwah itu lebih tinggi, dia kata maqam daripada uzlah. Fal khulwatu a'la maqaman min al-uzlah. Ya, beza khulwah dan uzlah. Ya, khulwah ini kita bahasa Melayu sebut khalwat. Ya, bahasa kita sebut khalwat. Ya, cuma istilah khalwat itu dipakai pada bahasa kitanya bila mana, ya, pasangan kekasih duduk, ya, di garden duduk berduaan, ya, maka di sana dikatakan khalwat, duduk seorang, berasingan, ya, duduk berduaan. Ya, tapi khalwah dalam ilmu tasawuf ini, khalwah itu merupakan a'la maqaman minal uzlah. Dia merupakan maqam yang tinggi daripada uzlah. Ini apa bezanya? Kerana khalwah ini adalah daripada aghyar, wal uzlah takunu minan nafsi. Ya, khalwah ini kita berkhalwat, kita mengasingkan daripada segala kesibukan. Aghyar, apa saja kesibukan, maka kita nak bersunyi diri. Itu dikatakan, ya, khalwah. Maknanya kita bersunyi diri untuk kita buat ibadat dengan Allah. Kita duduk di rumah kita ada satu bilik, namanya bilik khalwah, untuk kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Ketika kita mengasingkan bukan sekadar diri, tetapi kita mengasingkan daripada kesibukan duniawi. Adapun uzlah itu mengasingkan diri daripada, ya, dengan diri, mengasingkan dengan diri. Kita pergi duduk di dalam, ya, hutan, kita duduk mengasingkan diri, ya, dan uzlah itu yang kita sebut, ya, insya-Allah di depan nanti, ya,
dengan 3 cara. Sama ada kita asingkan terus diri kita itu, kita duduk satu tempat yang jauh, ataupun kita duduk dalam masyarakat, ya, itu juga dinamakan uzlah. Kita duduk dengan masyarakat, kita tidak bergaul, ya, cuma kita hadir dalam majlis ilmu, hadir berjamaah, hadir benda-benda yang wajib, ya, dan selebihnya kita balik duduk di rumah, ya, buat ibadat. Itu nama uzlah. Dan satu lagi, dia duduk dalam masyarakat dan tak hadir langsung dengan jemaah Jumaat, ya, semua tak hadir. Itu juga uzlah. InsyaAllah akan datang, ya, kita akan berjumpa. Ya, maksudnya uzlah itu uzlah dengan diri. Adapun khalwah itu daripada segala kesibukan. Itu khalwah, ya, kita duduk bersunyi diri. Ya, jadi bersunyi diri itu lebih tinggi daripada uzlah. Di sini dia kata, dan akan kami, ya, mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik, ya, kamu, ya, akan kamu Allah Taala dan akan kami bagi mengerjakan taat dengan kamu asingkan daripada makhluk. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan kita asingkan diri daripada makhluk, kita boleh buat ibadat. Sebab kalau kita tidak mengasingkan diri daripada makhluk, kita susah untuk melakukan ibadat. Ya, malah bukan sahaja makhluk ini, ya, dia halang kita daripada buat ibadat, malah makhluk juga kadang-kadang membinasakan amal ibadat kita. Ya, biasanya, ya, sifat kita dalam keadaan, ya, berdua ini, dia akan, ya, bawa pada berlakunya mengumpat. Ya, itu memang PA orang Melayu lah. Ya, kalau ikutnya seorang itu biasanya kalau berseorangan orang Melayu ini dia tidur. Ya, dia tidur. Tapi sebenarnya berseorangan itu disuruh kita beruzlah. Ya. Orang Melayu seorang dia tidur, kalau berdua dia mengumpat, kalau bertiga dia buat kenduri. Itu PA. Ya, bila ramai dia kira nak buat kenduri, ya. Dia itu. Dia kalau dia orang putih lain pula kan, yang Ustaz Badri Shah duk sebut tu. Dia orang putih lain pula. Dia kalau seorang orang putih ni dia membaca, dia rajin baca. Kalau berdua dia rajin melancung. Dia kira nak pergi tempat orang. Dia berdua tengok yang duduk naik kayu bersika tu biasa 2 orang. Jantan tina kan, ataupun jantan 2 orang ataupun tina 2 orang. Ya, tapi kalau 3 orang, ya, dia kira nak jajah negara orang tu PA orang putih kan. Dia kalau ramai dia nak jajah negara orang kan. Jadi kita ambil PA kita lah. Ya, perangai kita ini, ya, biasanya, ya, kalau berdua dia akan bawa pada mengumpat. Dia kata orang tu, kata orang ni. Sebab tu dia boleh membatalkan amal kita. Maka yang paling baik duduk seorang lah. Dia beruzlah. Tapi itulah, kalau kita duduk seorang, dia lena pula. Tu pesen pula lah. Dia pesen juga lena pula. Dia tak buat ibadat. Sepatutnya ni Islam dia suruh kita beruzlah, ya, mengasingkan diri untuk kita buat ibadat. Ya. Dan yang demikian itu kerana 2 perkara. Sebab apa? Sebab apa disuruh kita mengasingkan diri, tafarrud, mengasingkan diri daripada manusia ini? Kerana 2 perkara. Salah satu daripada 2 perkara itu, salah satunya bahawasanya mereka itu membimbangkan dikau daripada ibadat bagi Allah Ta'ala. Ya, sebab apa disuruh kita mengasingkan diri daripada makhluk ini? Kerana satu daripadanya, sebabkan 2 perkara. Salah satu daripadanya bahawasanya mereka itu membimbangkan dikau daripada ibadat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang pertamanya, manusia ini biasanya, makhluk ini, ya, kata setengah, ya, bila mana dia kita bersama dengan dia akan bawa kepada kita sibuk ataupun kita tidak boleh melakukan ibadat. Dia kata membimbangkan dikau daripada ibadat. Yashghulunaka,
menyibukkan dikau. An tu limatruk. Maksudnya an itu daripada. Daripada tu maksudnya kita tidak boleh melakukan ibadat. Sebab adanya makhluk ini kita tak boleh nak buat ibadat. Kita nak mari mengaji, dia ajak pergi pasar malam. Kita nak berjemaah, dia ajak duduk kedai kopi. Kita nak baca Quran, nak berzikir, dia ajak bersembang. Ajak main dam. Jadi pada waktu tersebut dia menyibukkan kita daripada ibadat. Inilah makhluk. Makhluk ini, manusia itu. Dia kata bahawasanya mereka itu membimbangkan dikau daripada ibadat bagi Allah Azza wa Jalla atas barang yang dihikayat daripada setengah mereka itu. Setengah daripada mereka itu, setengah daripada ulama meriwayatkan bahawasanya berkata dia, lalu aku dengan beberapa jemaah. Setengah daripada ulama menceritakan dia lalu pada satu jemaah yatara mauna bisiham, wa yatasabaquna fiha. Mereka ini satu jemaah yang duduk mereka itu melontar, yakni mengumpat mereka itu. Di situ terjemah dengan dia kata melontar, yakni mengumpat mereka itu. Wallahu a'lam. Saya kurang nak ambil makna itu. Karena kalau dalam syarah pun melontar mereka itu yatara mauna bisiham. Syarah menyatakan mereka itu melontar dengan siham. Siham ni makna mereka memanah. Memanah dengan makna hakiki, bukan makna memanah itu dengan makna melontar masuk mengumpat, tidak. Seorang ulama, jadi kalangan ulama menceritakan bagaimana lalu seorang itu pada satu jemaah kumpulan yang sedang memanah. Mereka ini memanah dan mereka ini duduk berlumba-lumba, yatasabaquna fiha. Mereka ini duduk berlumba-lumba untuk siapa yang paling tepat panahan. Jadi siapa yang nak menang memanah ini, kita dah serta yang lepas. Ada kelab memanah, masuklah. Rasulullah sukan memanah itu. Dan juga banyak hadis-hadis menceritakan kelebihan. Imam kita Syafi'i pun hobinya adalah memanah. Dan panahan Imam Syafi'i memang tepat. Kalau 10 anak panah yang dia lontarkan panah pada tempat target itu, ke-10-nya kena tepat pada sasaran. Ini memanah itu patut dijadikan hobi, bukan bola. Bukan bola. Biar jadi memanah. Kerana memanah itu kalau kita beli, kita dah sebut beli, dan kita niat nawaitu kita untuk mempertahankan diri, kita simpan pun kita dapat pahala. Tetapi tak mana pun panah duduk di rumah kita simpan tu dapat pahala. Tak rugi beli. Belajar. Dan kita dah sebut wa'aitu mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu bersiap sedia dengan kekuatan. Kita ada kekuatan apa? Jangan tak ada kekuatan untuk menghadapi musuh, kita perlu ada kekuatan. Kekuatan kita sekurang-kurang pun guna panah, sebab panah dibenarkan. Dia tidak ada masalah berbanding dengan senjata api. Jadi pada tersebut belajar. Kita lama pun boleh belajar. Masih kuat lagi sekat nak tarik busur itu, nak tarik panah itu, maka kita belajar. Kurang-kurang pun 30 meter itu dalam keadaan kita masih boleh tepat panahan. Jadi nak pergi 100 meter jauh, 30 meter sini belakang tu sikitnya, kira boleh kita panah tepat. Jadi belajarlah. Jadi mereka ini satu jemaah duduk, mereka itu melontar, yakni mengumpat di situ. Tapi kita kurang nak ambil makna itu mengumpat itu. Wallahu a'lam. Adakah terjemahan itu daripada Syekh Daud ataupun ada pihak yang menulis menaik itu ditambah, wallahu a'lam. Kerana di sini memang terjemahannya yatara mauna bisiham wa yatasabaquna fiha. Jadi seorang ini dia lalu dan mereka ini tengah duduk lawan memanah.
Kalau petani dia kata bertewah, dia bertewah mana. Kemudian dan seorang duduk jauh daripada mereka itu. Ada seorang wawahidun minhum jalisun hala kaunihi ba'idan minhum. Satu ni ada seorang yang satu kumpulan duduk lawan memanah, dan kawan ni lalu tengok ada seorang lagi duduk jauh. Seorang lagi duduk jauh, tak duduk dalam kumpulan itu. Ba'idan, ya, jauh daripada mereka itu. Maka aku berkehendak berkata akan dia. Ya, aku kata ulama ini, ya, nak bercakap dengan dia. Aku nak bercakap. Ya, fa'aratu. Aku nak an ukallimahu, aku nak bercakap dengan dia. Maka kataku, ya, maka katanya bila aku pergi dia nak bercakap dengan dia, bila nak buka mulut aja, dia kata apa? Katanya zikrullah lebih, ya, itu terlebih berahi bagiku daripada perkataanmu. Ini dia perasan dah orang ni nak main nak bersembang. Biasalah kita ni tengok orang duduk seorang tu, kita pun pergi dekat. Bila pergi dekat nak buat apa? Nak bersembang. Bila nak bersembang, dia awal-awal dia kata berzikir, mengingati Allah itu lebih aku suka daripada bercakap denganmu. Dia duduk seorang tu, rupanya dia duduk berzikir. Dia duduk berzikir, zikrullah. Ya, ni asyaddu syahwah, aku lebih berkeinginan untuk berzikir daripada bercakap, min kalamika, daripada bercakap dengan kamu. Ya, duduk saja la ilaha illallah. Rupanya dia duduk berzikir. Zikir ini disuruh setiap masa. Ya, kerana orang yang ingat Allah pada waktu tersebut, Allah ingat dia. Waktu mana nak ingat Allah? Sentiasa. Ya, kalau lupa Allah pada waktu tersebut, ya, Allah lupa kita. Ya, sebab tu para awliya illah mereka dalam keadaan sentiasa berzikir. Ya, waktu mana tak berzikir, kalaupun waktu lena. Ya, waktu duduk dalam jamban. Dan tu di antara doa bila mana keluar daripada jamban tu, ghufranak. Ya, aku memohon keampunanmu ya Allah. Sebab apa? Sebab pada duduk dalam bilik air tersebut kita tidak berzikir. Kita duduk dalam jamban tu kita tak berzikir. Maka mohon keampunan bila keluar daripada bilik air. Ya, lepas pada tu sentiasa duduk zikir. Ya, sebab ya, kita akan rugi nanti. Ya, sekarang ni kita tak ada rasa apa. Yang ruginya, ya, waktu yang kita habiskan dalam keadaan sia-sia. Waktu kita duduk saja, tak ada nak, ya, berzikir, tidak menyebut la ilaha illallah, tak ada kata nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Kita akan rugi nanti. Ya, percayalah, bila mana kita dah mati nanti, Allah, kenapa aku dulu bodoh sangat? Kenapa aku dulu tak cerdik? Ya, bodoh, tak mau nak berzikir, duduk saja, tak mau telah duduk menyanyi pula dah. Ya, duduk menyanyi pula dah. Ni pun hebat-hebat juga ni, nampak yang lagu ni. Kan? Kita duduk tengok, jumpa tempat kenduri duduk karaoke, tapi bukan kat sini lah, tempat lain. Ya, ngaji sakan juga. Ya, tapi duduk karaoke tak apalah, kan? Ya, duduk karaoke sakan juga. Quran pun sedap, baca Quran pun sedap. Ya, rupanya lagu Piramli, Pok Ye pun dia hafal ingat. Kan? Di pada tersebut, ya, banyakkan zikir. Duduk saja zikirlah. Ya, doa banyakkan. Ya, jadi dia kata terlebih berahi bagiku daripada perkataanmu. Maka kataku, aku kata, ya, kamu duduk seorang kamu. Ya, maknanya aku kata kepada dia, ya, fakultu anta wahdak, kamu seorang ke? Munfaridan, maknanya kamu seorang ke? Ya, dia jawab, maka katanya serta ku Tuhanku dan dua malaikat. Tu. Besok kalau orang tanya kita, jawab lagu tu. Kita duduk nampak ada dia seorang. Tak. Berserta ku Allah dan juga dua malaikat. Ni. Berserta ku adanya Allah dan juga adanya dua malaikat. Ya, dua malaikat pada kanan dan kiri kan. Ya, malaikat, ya, malakul yamin wasyimal. Ya, dan dua malaikat. Malaikat tu.
Maka kataku, siapa yang mendahulu daripada segala mereka itu? Kawan ni tanya lagi. Tanya apa? Man sabaqa minha ula. Ya, siapakah yang menang? Siapa yang mendahulu? Maksudnya siapa yang menang? Tu depa tu duk main panah tu, siapa yang menang? Siapa nombor satu? Ya, maka katanya orang yang diampun Allah Taala baginya. Ya, katanya, dia jawab kata siapa yang menang? Jawabnya orang yang diampunkan oleh Allah Taala. Itulah orang yang menang. Ya, kita ni menang apapun pada waktu tersebut. Kalau kita tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka di sana kita tak menang lagi, kita rugi. Sebab kalau mengikut janji Allah, siapa yang dalam keadaan adanya dosa, maka baginya neraka. Ya, siapa yang ada dan melakukan maksiat, maka pada waktu tersebut kalau tidak diampunkan oleh Allah, maka pada waktu tersebut balasannya adalah neraka. Ya, walaupun kita dalam keadaan dapat dunia ni lah, apa pun dunia ni kita lah nombor satu, segalanya satu, tapi Allah tak ampunkan dosa. Ya, maka pada waktu tersebut kita akan rugi. Sebab tu jawapan daripada seorang hamba Allah ini, dia kata bila ditanya siapa yang menang tu, hadut main memanah tu siapa yang menang, maka katanya orang yang diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Dia kata, maka katanya orang yang diampun Allah Ta'ala baginya. Maka kataku, di mana jalan? Maka mengisyaratkan dengan tangannya kepada pihak langit. Maka kataku, maksudnya dia ditanya kepada seorang fakullah, aina tariq? Aina tariq? Allahu a'lam. Maksud kalau mengikut aina tariq ni mana jalan, dan terjemah pun mana jalan. Apa jalan maksud di situ? Manakah jalan? Jadi bila ditanya mana jalan, dia mengisyarat tangannya kepada langit. Dia mengisyaratkan, hamba Allah ini dia mengisyaratkan kepada fa asyara bi yadihi nahwas sama. Dia tunjukkan ke langit. Bagaimana jalan? Mungkin jalan tersebut maksud nak untuk mendapatkan keampunan pada dianya yang bertanya pada zahir. Yang bertanya pada zahir, siapakah yang menang? Maka dijawab orang yang mendapat keampunan. Jalan mana? Mana jalan? Jalan mungkin jalan dia nak pergi. Pada waktu tersebut hamba Allah ini tunjuk ke langit, iaitu jalan ialah di langit sana. Maksudnya mintalah kiblat bagi orang yang berdoa adalah langit. Kiblat bagi orang yang berdoa adalah langit. Maka diisyaratkan kepada langit. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dia tadah tangan bersungguh menangisnya. Dia tadah tangan itu ke langit. Tetapi bukanlah maksudnya Allah itu di langit. Maksudnya tadah tangan ke langit itu kiblat bagi orang berdoa. Macam mana kiblat bagi kita solat adalah Baitullah. Maka kiblat ketika berdoa ke langit. Apa yang kita nak tadah ke langit. Ketika kita tak nak, dafa'anal bala, dibalikkan. Banyak yang tanya, dibalikkan tangan tersebut. Adakah sunnah? Dia merupakan sunnah. Ketika Rasulullah minta doa, minta hujan, waktu itu dibalikkan tapak tangan. Apa yang kita nak, kita tak ada. Yang kita tak mau, kita balikkan tapak tangan. Minta jauhkan kan. Idfa'annal bala wal waba. Apa lagi? Virus corona dan sebagainya, kalau kira lah. Balikkan tapak tangan. Tapi kalau duduk tadah juga pun tak apa lah. Tapi isyarat itu dalam keadaan apa yang tak mau, kita balikkan tapak tangan. Minta jauhkan. Minta jauhkan daripada balak itu. Dia kata dia mengisyaratkan ke langit. Mana jalannya? Jalannya ke langit. Minta pada Allah. Allah Maha menerima taubat. Kita ni, kita selalu pesan pada waktu malam adalah waktu yang paling mustajab. 2/3 malam bangunlah pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi. Waktu itu memang waktu yang cukup mustajab untuk kita berdoa. Minta keampunan.
kita memang tak lepas daripada dosa. Jangan duk kata tak ada dosa lah. Semua kita berdosa. Pada tersebut bangun waktu malam itu menangislah depan Allah. Minta pada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah dulu aku begini. Minta, cerita pada Allah. Bukan Allah tak tahu, tapi nak menyebutkan dosa tersebut supaya kita ada rasa sesal dengan perbuatan kita dulu. Zaman buah-buah dulu, kan? Zaman kita buah dulu. Jadi minta pada Allah. Waktu tu memang Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang sahih, siapa minta aku akan bagi, siapa mohon keampunan aku akan ampunkan dosanya. Dan dia merupakan daripada sunnah para nabi. Bangun malam ini sunnah para nabi dan para wali, para salihin. Nabi-nabi waktu malam, bukan nabi kita saja, semua nabi, sunnah para nabi waktu malam itu. Sebab waktu itu merupakan waktu yang paling baik untuk kita bermunajat dan jauh daripada segala aghyar yang disebut tadi. Benda kesibukan waktu malam ni tak ada. Kalau siang ni sibuk, bunyi macam-macam, bising anak lah dengan tu ini sebab kerja kita, dan bunyi kereta lalu lalang, motor sebagainya. Tapi bila kita waktu malam, insya-Allah dia lebih sunyi. Waktu itulah kita dengan Allah Ta'ala lebih dekat. Mohon pada Allah. Jadi mengisyaratkan dengan tangannya kepada pihak langit dan berdiri ia. Lalu hamba Allah ni dalam keadaan dia pun berdiri daripada majlis itu dan meninggal ia akan daku. Dia pun tinggal. Dia nak menceritakan bahawa manusia ni memang mengganggu daripada ibadat. Hamba Allah ni tengah duk berzikir dengan Allah. Mari nak sembah aku dengan Allah Ta'ala. Lebih berzikir pada Allah, ingat pada Allah, itu lebih aku suka. Aku lebih suka begitu daripada nak sembah. Kita lah. Kita jadi hak orang yang mari nak berjumpa dengan orang, kira nak sembah. Tak ada guru, tak ada kawan, kita pergi cari kawan. Pergi cari. Tak boleh duduk tak sembah. Kena habiskan juga pakar motivasi kata berapa patah. Orang lelaki sikit kan, patah perkataan dalam sehari tu kena habiskan. Kota. Orang perempuan lagi banyak, baca perempuan banyak cakap lagi. Duk masak seorang duk cakap orang perempuan. Sebab kota tu nak habiskan kota, tapi habiskan kota percakapan itu dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Cuba nak ubah ni. Ubah keadaan kita yang dah biasa dengan yang sia-sia itu, kita nak ubah kepada yang memberi manfaat bagi kita. Dan berkata banyak makhluk, bila dia pergi dia kata, dan berkata banyak makhluk pada engkau itu membimbangkan. Maknanya dia sambil dia pergi itu dia kata aksaru khalqika anka syaghidun. Banyak makhluk ini membimbangkan dengan menyibukkan dia daripada melakukan ibadat. Ini orang betul-betul buat ibadat lah ni. Orang yang benar-benar melakukan ibadat. Maka segala makhluk itu tiba-tiba membimbangkan akan dikau daripada ibadat. Maka segala makhluk fal khalqu idzan hina idkana amru ala aqwalil madhkurat. Maka sekalian makhluk itu seperti dia kata apa? Maka segala makhluk itu tiba-tiba. Idzan. Terjemah daripada izan itu, izan ini iwadun anil jumlah. Kalau orang mengaji nahwu dia tahu diubah izan itu daripada jumlah yang panjang, iaitu hina idkana amru ala aqwalil madhkurat. Ketika adalah pekerjaan seperti itu, dia kata, maka segala makhluk itu tiba-tiba, yakni pekerjaan seperti itu, mana membimbangkan akan dikau daripada ibadat, tetapi menegahkan dikau. Tetapi itu terjemah daripada bal. Kita lebih suka terjemah bahkan supaya mudah faham. Lebih suka terjemah bahkan. Biasa kalau mengaji guru dia baca-baca dia kalau bal bahkan. Tapi dalam kitab Syadawi ni banyak menggunakan perkataan tetapi.
Maka segala makhluk itu tiba-tiba membimbangkan akan dikau daripada ibadat. Makhluk ini, manusia ini mengganggu kita daripada ibadat, menegah daripada ibadat. Dia bahkan menegahkan dikau daripadanya, daripada ibadat. Membimbangkan ini kita nak buat ibadat, dia sibukkan kita. Dan dia bukan saja dia membimbangkan makhluk, membimbangkan kita, bahkan dia menegah kita daripadanya. Maksudnya bukan dia menyibukkan kita saja, tetapi dia menegah kita daripada buat ibadat. Nak buat ibadat tak boleh. Ni orang yang memang kalau dia duduk dalam ibadat, dia seronok ibadat, dia dengan Allah Ta'ala pada waktu tersebut. Manusia ni bila hadir, dia mengganggu kita tengah seronok baca Quran. Tiba-tiba dia mari, Assalamualaikum. Kita pun sadaqallahul azim. Jawab salam, Waalaikumsalam. Pada waktu tersebut habis. Patutnya kita boleh baca sampai 1 juz, kita tak boleh baca 1 juz. Dia menegah. Patutnya kita berzikir pada hari tersebut boleh. Mungkin 10,000 la ilaha illallah, pada waktu tersebut dia menegah kita. Tak boleh nak baca. Tak boleh nak berzikir. Itulah apa saja ibadat dalam keadaan makhluk ini menegah daripadanya. Tetapi menjatuhkan dikau di dalam kejahatan. Satu, dia bimbang. Kemudian bukan sekadar membimbangkan, dia dalam keadaan menegah. Bukan sekadar menegah, dia menjatuhkan dikau di dalam kejahatan. Dengan adanya makhluk, pada waktu tersebut kita berlakunya jahat. Jahat. Sebab tu dia kata kalau kita lagi kenal ramai orang, pada waktu tersebut lagi banyaklah dosa kita. Sebab orang yang kita kenal, dia buat maksiat, pada waktu tu kita tak tegah, kita kawan dia. Bila tak tegah, dosa ke? Dosa man ra'a minkum munkaran itu. Dalam keadaan tengok kemungkaran, kita tak tegah. Maksiat dalam keadaan berlaku di sekeliling kita ni. Apa yang disebut dalam hadis Rasulullah itu memang semuanya walaqad atayna Musa 90 ayatin itu. Yang disebut kata didatangkan kepada Nabi Musa itu 9 ayat mubayyinat, ayat yang nyata. Apa ayat yang nyata itu? Ulama tafsir bersalah-salahan dalam mentafsirkan maksud ayat yang nyata itu. Kata setengah mukjizat Nabi Musa. Mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa yang diberi padanya tongkat, yang dia boleh membelah lautan, yang tangannya dalam keadaan bercahaya, berlakunya pada waktu tersebut taufan, berlaku pada waktu tersebut belalang yang banyak, darah, buka periuk sebagainya, darah dalam keadaan katak. Maka itu adalah dikatakan mukjizat Nabi Musa, 9 ketandaan yang nyata. Kata setengah bila Yahudi datang berjumpa Rasulullah bertanya dengan ayat tersebut, maka Rasulullah menceritakan 9 ayat itu adalah di antaranya mensyirikkan Allah Ta'ala. 9 ayat itu iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala. Berlaku sekarang ni banyakkan orang syirik Allah Ta'ala. Kalau syirik yang jali itu tidak, tapi yang khafi itu boleh katakan semua. Daripada orang bawah sampai orang atas. Banyakkannya buat kerja bukan kerana Allah Ta'ala. Dalam bab kepimpinan banyaknya berebut jawatan bukan sebab kerana Allah. Bukan kerana Allah, berlaku syirik. Berlakunya zina, berlakunya minum arak, berlakunya menipu. Itu semua yang Nabi sebut dalam 9 ketandaan. Dia menuduh orang dengan jahat, perempuan yang baik dengan zina. Dalam keadaan sanggup membunuh membunuh seorang ini bertujuan untuk mengangkat dirinya. Maka semua itu yang disebut memang berlaku. Sebab itulah mungkin di sinilah berlakunya Allah datangkan balak bagi kita
wabak yang duk ada ni. Ya, wabak yang duk ada ni. Wabak ni yang pelik. Ya, orang yang dalam keadaan dia kena. Dia balik daripada Sarawak ke Sabah sebelum ni. Seorang hamba Allah cerita. Dia balik daripada Sarawak. Dan dia kena. Tapi pada waktu tersebut memang duduk beberapa hari dengan keluarganya. Isteri pun pastinya dia tidur sekali dengan isteri. Tapi isteri dia tak kena. Ya, keluarga dia tak kena. Dia kena. Picek memang positif COVID itu. Orang kawasan kita. Kawasan Taiping ni lah. Jadi pada waktu tersebut, ni itulah pelik. Dan itu di tempat dia kata dia surau tempat dia memang dia sembahyang rapat, tak sembahyang jarang. Dan kita pun memang kalau kira patut gitu lah. Tapi sebabkan dia masalah dia nak kena 1,000 tu tak pasal kan. Tu pakai ikut juga lah. Tapi betul macam ni Ustaz Badli Shah pun cerita betul kan mari duk rapat tu nak kena. Nuh di pasar tu yang duk rapat beripik-ripik tu lagu mana. Main hak masjid nak kena duk jarang. Di market tu duk berapat. Kenuri sebagainya. Air kolah pun nak kena buang. Betul ke? Air kolah buang tu nak mengelak daripada itu. Ada kajian ke saintifik? Yang perlu adanya saintifik di situ menyatakan bahawa banyak doktor-doktor pakar kita sebagainya buat kajian betul-betul benarkah main sembahyang ni duk rapat tak boleh kena, kalau duk jarang tak apa kan. Itu kena kaji betul-betul. Wallahu a'lam. Betul kita kata tapi tak ada arah lah, sebab kita tertakluk dengan undang-undang silap-silap kena 1,000 tak pasal. Pada tersebut mengikut jugalah sami'na wa ata'na jugalah kan. Baik. Tetapi menegahkan dikau daripadanya, tetapi menjatuhkan dikau dalam kejahatan dan kebinasaan. Ini sifat manusia. Dia menjatuhkan kita dalam kejahatan dan kebinasaan atas barang yang dikata oleh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Ini Hatim Al-Asam yang kita nyata dulu kisahnya. Hatim Al-Asam itu gelaran. Asam itu maksudnya tuli. Dikatakan yuqalu Hatim bin Yusuf, nama dia Yusuf min akabir masyayikh Khurasan. Dia merupakan di kalangan orang alim yang hebat di Khurasan. Dan dia adalah anak murid bagi Syaqiq wa Ustaz Ahmad bin Khudrawah. Mata sana 70 wa 30 wa 200 237. Dia meninggal pada 270 Hijrah. Dikatakan Asam pada waktu tersebut kerana seorang perempuan innama tasumma seorang perempuan datang untuk bertanya. Ja'at imra'ah, datang seorang perempuan fasa'alat Hatiman, nak bertanya soalan daripada masalah. Tiba-tiba terkeluar daripadanya suara, terkeluar daripada waktu nak tanya tu dia terkentut. Seorang perempuan ni bila mari jumpa dengan Tok Guru Hatim ini, bila duduk pada waktu tersebut terkentut. Bayangkan kentut depan Tok Guru lagu nak. Malu lah. Tak malu lah. Tu memang muka tak malu lah. Kalau kata tak malu. Sebab setengah tu dia biasa lah, selambar lah. Dia depan orang pun selambar je dia lepas kan. Pada tersebut jadi perempuan ini datang berjumpa dengan dengan Hatim. Kemudian dia terkentut. Dalam keadaan tersebut dia bertanya walaupun malu. Qala dia bila mana dia bertanya soalan itu, Hatim berkata apa? Irfa' sautik. Kemudian dia kata, Hatim kata, deras sikit suara. Bila perempuan tu dia bercakap, waktu tu memang dia dengar, tapi Hatim ni dia buat tak dengar. Dia kata dia perderas sikit suara. Maksudnya tak dengar. Maksudnya tak dengar. Jadi bila mana perempuan tu berderas baru dia dengar. Jadi perempuan tu akan rasa lega. Lega apa? Kentut aku tadi Tok Guru tak dengar.
Ketuk aku Tok Guru tak dengar. Sebab apa? Sebab Tok Guru pekak. Itu nama Asram. Padahal Tok Guru ni itulah kecerdikan Tuan Guru ini nak menjaga aib. Nak menjaga aib itu sampai lagu tu. Dia tak ada duk gelak dah kan. Ni ketuk Tok Guru pun gelak. Kan? Dia malu lagi lah. Jadi maknanya tak dengar suara. Baik, sikit lagi. Dia kata, dikatakan oleh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, aku tuntut daripada makhluk ini 5 perkara. Aku minta 5 benda aja pada makhluk. Maka tiada aku dapat akan dia. Akan 5 benda itu. Aku tuntut daripada mereka itu taat dan zuhud. Dia ni alim, akabir ulama. Pada waktu tersebut minta kepada yang duduk dengan dia ni, masyarakat ini, aku tak mau minta banyak, aku nak minta hampa ni taat dan zuhud. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Zuhud. Zuhud. Maka tiada berbuat mereka itu, dia pun tak buat. Tak mau taat. Dan tidak mau zuhud. Maka kataku, kata Hatim, kataku, tolong olehmu akan daku atasnya jika tiada kamu hendak berbuat. Baik, kalau kamu tak mau taat, tak mau zuhud, sekarang ni aku nak minta yang kedua, kamu tolong aku buat taat. Tolong aku buat taat. Kalau aku nak buat taat, hampa kena tolong. Aku dalam keadaan zuhud, hampa kena tolong. Maka tiada menolong mereka itu. Mereka juga tak tolong pada waktu tersebut. Maka kataku, kata Hatim, redakan olehmu daripada aku. Tolong reda. Maksudnya apa? Jangan duduk musuh dengan aku. Bila aku buat taat, apa jangan musuh. Tak mau tolong tak apa, jangan bermusuh. Ni kita boleh ambil pedoman kita. Kita ni kalau jahat macam mana sekalipun orang buat baik, jangan pergi duk rosakkan. Orang nak buat baik, alhamdulillah, dia ambil. Baca apa pun kebaikan, benda baik dia, jangan halang. Benda yang baik jangan halang. Itu saya kalau orang tabligh ke apa, biarlah. Benda baik, dia bukan mencuri, dia bukan buat jahat. Han nak tegah tu, han buat jahat tu. Sekarang ni dia tak buat jahat, dia semayang, dia berzikir, biar kat dia. Dia tinggal anak bini tak faham, itu kita tahu ke, itu hak dia. Biar kat dia. Jadi kita benda yang baik jangan kita duk larang, kita duk halang. Baik, maka kataku, kalau kamu tak mau tolong, maka kataku redakan olehmu daripada aku. Tolong reda. Reda ni maknanya tak ada lah pergi buat jahat, jangan buat naya sebagainya. Jika aku berbuat, kalau aku buat, maka tiada diperbuat mereka itu. Maknanya kalau aku buat benda tu, benda baik, hampa kena reda. Jangan tak suka, kena suka. Maka tiada diperbuat mereka itu. Kataku, maka jangan kamu tegahkan daku daripada keduanya. Baik, kalaulah kamu tak mau reda, kamu jangan tegah. Aku nak buat baik, aku nak zuhud, aku nak taat, kamu jangan tegah. Tiba-tiba maka ditegahkan mereka itu akan daku. Mereka tegah. Ni perangai manusia ni. Dahlah tak mau buat baik, tegah orang buat baik pula. Maka kata aku, jangan kamu seru akan daku kepada barang yang tiada redha Allah yang amat besar. Kata aku, baik, sekarang ni kalau kamu tak mau redha, jangan tegah. Pun depa tegah. Kalau tegah tak apalah, jangan kamu tarik aku buat maksiat sekali. Kebanyakan begitu. Manusia ni dia buat jahat, dia tarik kita pula. Dia tarik kita. Dan jangan kamu berseteru dan menyakiti akan daku atasnya, jikalau tiada aku ikut akan kamu. Maka memperbuat mereka itu, yakni disakiti mereka itu akan daku, maka aku tinggalkan mereka itu dan aku bimbangkan dengan yang tertentu bagiku. Jadi bila mana dia buat, dia kata jangan tarik aku pada kejahatan, mereka ditarik juga, heret dia kepada kejahatan. Pada waktu tersebut dia kata aku tinggalkan manusia ini. Sebab apa? Sebab manusia ini membimbangkan dengan yang membimbangkan dia daripada buat ibadat. Lepas tu dia kata, maka aku tinggalkan mereka itu dan aku bimbangkan dengan yang tertentu bagiku. Itulah hati masalah. Kemudian ketahui olehmu Allah.
أقول جزاء صلى الله العظيم لي ولكم وللشيخ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا معنا هذا جنة مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعله فينا ولا معنا شكا ولا مجدا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.